Mari. Lelo. Ya Habibi, ya Maulana, ya Syekh, ya Siddiq. Berbagai jenis durian berada di perkarangan Sri Pentas di Bandar Utama. Selamat datang ke MHI dan durian spesial kita pada hari ini, Faria. Nampak tak peluh-peluh saya? Nampak saya nampak. Bila nampak durian ini, dia dikatakan ada durian tapi tak buka pula tu. Peluh-peluh sejuk, peluh-peluh sayang dah keluar di sini. Selamat datang Nas, Rahman dan Faria on bersama-sama anda untuk sesuatu yang istimewa. Baik, pastinya istimewa sebab pagi-pagi kita dah tengok kan menghamparkan pelbagai jenis durian. Ini durian bukan jenis durian ni, dia datang main ni. Utara. Dari utara, betul lah. Tiba-tiba pekat tenor dia kan. Jadi pelbagai jenis yang baru yang kita ingin utarakan di sini. Dan juga bagaimana kita nak klasifikasi durian ni. Saya dari dulu muskil nak tahu apa macam mana. Apa yang muskil ni? Awak baik muskil macam mana dapat di 24 lah, di 216 lah dan sebagainya. Apa yang menjadikan, apa pencirian dia untuk mengklasifikasikan durian tu? Tapi satunya, kalau kita lihat, nama dia pun dah istimewa. Betul? Pastinya itu yang akan menggambarkan bagaimana klasifikasinya. Antaranya nama apa namanya? Ni variasi J Sparrow. Kenapa J Sparrow? Nanti kita akan bertanya kepada tuan badannya sendiri. Comelote je. Macam mana rasa kat dalam? Itulah saya minta buka sekejap. Ingat nak rasa sikit, nak bagi tahu sikit. Tapi kena tunggu sampai hujung rancangan nanti. Tapi dah cakap, awal ni kita ambil bau je. Macam ni ya. Peluh awak betul mitik Betul. Nak cakap ini bukan main-main ni. Ini betul-betul. Ini dekat Zain. Sebelum tu, kita nak saksikan dulu, kita nak bagi sedikitlah ilmu. Nak tahu durian ni kan, kita tahu durian ni segala-gali kalau buah durian ni baunya menyengat, rasanya nikmat. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu apa sebenarnya berkenaan dengan buah durian ni. Kita sama-sama saksikan. Mulakan pagi di MHI, Isnin 4 Julai. Peminat Raja Buah, munculkan diri melihat kepelbagaian variasi durian dan tahu perbezaan bagi setiap rupa serta rasanya. Dan dengarkan single terbaru bagi drama Rozi, nyanyian Yuvina bertajuk Layar Bersama. Menarik tak? Itulah antara paparannya di sini. Dan kalau saya betul-betul nak buka jerai. Saya tahu. Dan J Sparrow ni lah variasi yang kedua yang dinamakan jerai. Ini besar sikit saiz dia? Yang ini saiz dia besar sikit. Kalau kita tengok stem dia dekat sini. Tangkai dia dekat sini lebih besar daripada yang biasa. Duri-duri dia pun tengok lebih kasar, lebih besar kalau kita bandingkan dengan J Sparrow ni. Macam mana pula dengan rasa dia? Itu yang penting. Saya sukalah semangat Nas hari ni. Dia tak boleh tahan. Memang tak boleh tahan. Kalau kira bau, variasi jerai ni lagi kuat. Bau dia lebih kuat daripada J Sparrow ni. Jadi kita nak tahu apa yang penting juga, kita nak tahu harga dia. Baik. Mungkin saya rasa kalau bau-bau durian ni, kalau peminat durian dia sanggup ni, kalau ada minyak wangi durian saya pasti itu antara pilihan utama Nas. Saya tak tahu lah Nas, awak esok nanti balik rumah ni macam mana saya balik tahu. Rumah, malangnya isteri saya bukan penggemar durian. Saya boleh makan saja, tak boleh bawa balik, tak boleh bawa masuk kereta dan sebagainya. Baik. Kita cakap juga. Kita tahu ini ada banyak nama, banyak klasifikasinya, kategorinya. Kita ada J Sparrow, kita ada jerai, kita ada tupai. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke menjadi durian. Dia begitu. Kita nak tahu beberapa fakta sebab antara fakta yang kita rasa macam kalau kita makan durian banyak ni kolesterol tinggi. Tapi adakah itu fakta ataupun mitos? Ataupun auta auta kan. Sebenarnya kolesterol tu pastinya kita sering mengingatkan kalau makan durian kolesterol kita mesti tinggi. Adakah itu betul atau tidak? Mungkin kita boleh kongsikan ini sedikit fakta berkenaan dengan durian. Silakan. Durian buah tropika yang kaya dengan nutrisi seperti vitamin B, C dan E, mineral serta tinggi kandungan organosulfur yang bersifat anti-kanser, anti-mikrob, antioksidan dan melindungi jantung. Di Malaysia, ada lebih 30 jenis variasi durian, antaranya seperti kampung, musang king, D24, udang merah, J Sparrow dan banyak lagi. Buah durian tiada kolesterol,
tetapi mengandungi kalori yang tinggi, iaitu setiap 100 gram nilai kalorinya ialah 147. Buah durian mengandungi asid aminotriptofan yang juga dikenali sebagai pil tidur semula jadi yang mungkin dapat membantu untuk tidur. Disebabkan bau durian yang kuat, sebuah pasaraya di Canberra dan Melbourne, Australia ditutup kerana disangka berlaku kebocoran gas yang kemudiannya disahkan berpunca daripada bau durian. Okey, itu sikit sebab fakta lah berkenaan dengan durian. Tapi pada anda yang ingin bertahu lebih dan kita nak sisihkan apakah itu fakta, apakah itu auta, kita bersama dengan Encik Ramli Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Kelas. Assalamualaikum Encik Ramli. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Nah dan Fareha. Saya seronok ni sebenarnya. Siapa yang bawa durian kat Seri Pentas ni memang saya sayang sampai bila-bila. Jadi Encik Ramli, kita nak mulakan dengan klasifikasi durian. Okey. Kalau kita tengok pelbagai jenis durian, ada berapa banyak variasi ada di Malaysia dan macam mana kita nak klasifikasikannya? Okey. Terima kasih saudara Nah dan Fareha. Sebelum sesuatu durian ini kita varikan dia, kita kena mengikut pencirian morfologi dia. Yang pertama sekali, kalau pengusaha tu nak mendaftar varieti durian yang baru ni, dia mesti ada sekurang-kurangnya 5 pokok yang dah berbuah. And then daripada 5 pokok tadi, kita akan ambil daripada tiap-tiap pokok tadi, kita akan ambil 2 biji untuk kita membuat pencirian. Pencirian yang kita buat tu daripada 57 pencirian ciri morfologi itu yang merangkumi daripada batangnya, dahannya, buah, kulit buah, warna buah, bentuk duri, rasa buah, saiz dan sebagainya. 57 pencirian tu kita kena mematuhi atau mengikuti 57 pencirian itu. Tapi kalau di negeri Kedah sendiri, dah berapa banyak dah memang ni yang diregisterkan, yang kita varietikan durian ni setakat ini, yang terbaru sekali kita varietikan 2 varieti, iaitu D216, J Sparrow. Ini dia. J Sparrow. Ini dia. Comel lotel. Yang terbaru D216 dan juga D217 Jerai. Ini dia. Ini memang asal daripada negeri Kedah lah. Wah, itulah dia. Itu yang nama Jerai ni. Jerai tu memang negeri Kedah Jerai kan? ni kita ambil berdasarkan Gunung Jerai. Di kaki Gunung Jerai sebenarnya. Varieti ni. Durian gunung. Jangan main-main. Ini lain macam. Dan kalau kita tengok sikit lagi pencirian ya. Kalau J Sparrow ini dia tak berapa besar. Dia dalam 1 hingga 1.5 kilo saja. Okey. Dan kalau jerai ini dia agak besar, dia 2 kilo ke atas. Dan kalau kita tengok tadi Nah dah mencium durian okey, mencium durian okey. Dan rasa jerai lebih kuat aroma dia. So memang betul lah. Memang hidung saya tak tipu dah. Tak tipu. Betul. Okey. Fakta bukan auta. Kalau misalnya ada jenis durian tu dia besar. Tapi isi dia kadang-kadang sikit je, kulit je besar. Tapi macam mana yang kedua-dua kategori ni, memang isi dia banyak, padat. Memang varieti macam tu. Sebab dia kepelbagaian varieti ni yang menyebabkan industri durian ni cantik kita tengok. Sebab kalau ditanya kita varieti apa, contohnya Musangking 197 ataupun D200 duri hitam. Ada orang bertanya kita Blackthorn kan? Yang mana yang paling sedap? Tapi sebenarnya semua itu bergantung kepada cita rasa penggemar durian itu. Tapi itu yang saya nak tanya ni. Ada variasi yang RM30 sekilo. Ada durian kampung kita RM3-10 boleh bawa balik. Lepas tu ada yang sampai Blackthorn tu duri hitam RM100 sekilo. Kenapa harga dia jadi macam tu? Harga dia sebab permintaan yang tinggi terhadap varieti-varieti klon tersebut. Contohnya dulu sebelum adanya D200, kita ada 197 Musangking. Harga Musangking masa tu sangat tinggi. Melambung. Dan tak ramai orang yang boleh merasai keenakan dia. Tapi bila datang pula D200 duri hitam, jadi harga tu boleh bersaing. Dan kita pula memperkenalkan daripada negeri Kedah ni 216 J Sparrow dan 217 Jerai ni. Jadi kita memberi pilihan sebenarnya kepada pengguna. Dia boleh membuat pilihan yang mana satu yang menjadi pilihan dan cita rasa penggemar durian, atau kalau bahasa lain tu hantu durian lah kita. Hantu durian. Bagaimana peranan Jabatan Pertanian Negeri Kedah sendiri kan untuk melihat, membantu juga usahawan durian ni. Sebab banyak dah usahawan kan, tapi yalah, sokongan yang diberikan.
kita daripada Jabatan Pertanian kita memang ada program-program tertentu yang kita buat, iaitu kita program tanaman kekal kita. Kita membantu usahawan-usahawan dan penanam-penanam durian yang nak menanam durian jenis varieti baru ni. Memang ada bantuan-bantuan tertentu yang kita bagilah. Alhamdulillah. Di samping itu, sekarang ni kita ada satu program lagi sebenarnya. Kita nak mengangkat martabat durian kampung melalui satu program yang kita namakan program Durian Kampung Premium. Premium, ya saya. Durian Kampung Premium ni sebenarnya dia pun mempunyai rasa, isi bau dan sama, kadang-kadang setanding dengan yang varieti. Saya setuju. Cuma kita tak angkatnya. Ni saya tolong angkat ni. Jadi bila kita angkat ni, jadi untuk negeri Kedah ni kita akan buat perasmian Durian Kampung Premium dan program Jom Makan Durian ni pada 6 hari bulan ini di Stadium Darul Rahman. Ya. Kat mana? Stadium Darul Rahman. Bayangkan yang satu stadium akan dirasmikan oleh Datuk Seri Menteri Besar Kedah kita sendiri. Alhamdulillah, bayangkan. Dan kalau kita tengok baru-baru ni negeri Perak telah pun melancarkan Durian Kampung Premium. Tujuannya kita nak angkat supaya penanam-penanam kita dapat merasai harga yang lebih baik. Betul-betul. Berbanding dengan durian kampung yang biasa. Jadi moga-moga lebih banyak negeri dan mengambil inisiatif ini. Bayangkan satu stadium Darul Aman penuh dengan hantu durian. Kita makan sama-sama. Makan ni membawa sayang. InsyaAllah. Dan Terima kasih. saya pun mempelawarlah menjemput ni siapa-siapa yang ada pada 6 hari bulan ni di sekitar Alostar. Silakan. 6 hari bulan Julai. Sila datang. Sebelum subuh saya akan sampai. InsyaAllah. Terima kasih, Syarli. Okey. Baik. Kita rasa macam tak lengkap kalau tak rasa. Tak lengkap. Kita rasa dipegang ni, pegang ni. Itulah dia. Pegang Asyik rasa tajam duri saja. Itulah. Jadi Nas pun dah berapa lor tahan saya sabar. sarankan saya nak buat buka ruang pada hujung rancangan ni. Kita nak buka satu bagi kita rasa dan kita nak berikan deskripsi kepada penonton semua macam mana rasa jerai, macam mana rasa jazz sekarang ni. Semuanya di hujung rancangan nanti. Baik. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita bawakan juga ini pendatang baru juga kan, lagu artis baru. Itulah dia. Cantik sangat, suara pun sedap. Saksikan dalam MHI selepas ini. Bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua sen kita, ini hanyalah sementara. Tuliskan semua cerita tentang kehidupan yang kita bina, penuh dengan suka duka. Ku ulurkan bahuku, bertahankan dari segala yang bisa melenyapkan senyum dan tawamu. Jangan kau lepaskan tanganku, biar patah sayap pun jangan engkau ragu, kau permataku. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua sen kita, ini hanyalah sementara. Saat kau belum akan ku ada, tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda tanya, bahagia kita selamanya. Genggam jari-jariku hingga kau merasa bulan hingga ke matahari. Jangan kau lepasi aku, ku lebarkan sayapku, pertahankan dari segala yang bisa melukakan jasad dan hatimu. Jangan kau lepaskan tanganku, biar patah sayap pun jangan engkau ragu, kau permataku. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua sen kita, ini hanyalah sementara. Saat kau perlu akan ku ada, tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda tanya, bahagia kita selamanya.
Yuvina. Yuvina. Pagi menceriakan kami lah. Tadi kami panas kamu nampak betul. Tapi kat dalam ni lagi panas sebab kita layar bersama Tania di atas single anda dan OST untuk drama Roxy ya. Betul. Dan selalunya kalau kita dengar first time saya dengar suara Yuvina ni sebenarnya dalam rancangan lagu Cinta Kita. Kan. Dan selalunya awak nyanyi ballad begitu, suara yang begitu. Jadi bila kita nampak awak nyanyi lagu rancak, saya macam macam lain pula kan. Jadi macam mana perasaan Yuvina? Actually masa Yuvina dapat lagu ni, saya pun macam excited sangat sebab lagu upbeat kan, dia different genre. Tapi I rasa as a penyanyi you mesti kena tahu different type of genre. You kena belajar. Yes. Tapi ini antara yang membawa jiwa Yuvina juga. Yes, I suka. Masa dengar lagu ni pun I dah macam catchy sangat. Sangat catchy. Betul. Jadi macam mana dapat peluang untuk menyanyi lagu ini? So masa masuk lagu Cinta Kita, after that ada producer approach Yuvina cakap boleh record lagu ni, and then I of course I took the terus kata opportunity. yes. Okey, kita nak berkenalan juga dengan Yuvina ni, pendatang baru. Mungkin ramai lagi yang ingin mengenali Yuvina. Yuvina berasal dari Alustar, Kedah. Betul, Alustar. Durian dari Kedah, mai Kedah ni. Artis pun daripada Kedah juga. Okey, masih lagi belajar? Yes, belajar lagi kat Australia actually. Okey, jurusan apa? Bachelors of Nursing. Wow. Seorang yang caring sebenarnya. Caring. Ni. Ada caring heart. Dengan lagu ni lah kan. Ini single kedua. Pastinya dengan Yuvina masih lagi menuntut pengajian di Australia. Bagaimana memberikan masa tu? Kan sebab nak promosi di tanah air. I think during semester break macam ni, Yuvina akan balik untuk buat music, fokus on music, and then masa kat Australia study. Tapi kalau ada rezeki pun kat Australia, kalau boleh nyanyi, of course I nak join juga kat situ. Wow, so English boleh, bahasa pun boleh. Tapi bila kita dengar telo dia kan, ingat kita dengar telo Alustar, dia keluar dia tak keluar dah. Tapi saya perasan bahasa Melayu Yuvina ada telo, dia bukan telo India, dia telo Cina. Ada kacukan di sana ke? Yes. Ya ke? Yes. Mak saya Chinese. Patutlah. Okey, tiba-tiba dalam kepala kita tuk. Semuanya masuk awak akal ada di ni sini. ada pencantuman sikit ya? Ada pencantum Okey. Alright. Bagaimana melihat respon peminat? So far okay, tapi harap-harap boleh orang boleh dengar lagu ni lagi. Okey, sebagai carta, terus naik carta kat muzik-muzik gitu kan. Bawa top begitu. Macam mana pula dengan sokongan daripada ibu dan ayah? Parents saya sangat supportive untuk Yuvina nyanyi, tapi obviously you need an education for backup lah kalau. So dia kata education tu backup, maknanya you are going full speed lah. Hanya menyanyi dan menyanyi untuk Yuvina. Esok kalau Yuvina dah bertugas, dirawat kan? Wow. Kan? Kalau macam sakit tu macam musing-musing. Ya, itulah dia. Jangan risau, jangan sakit. Mungkin pesanan untuk peminat-peminat anda di luar sana yang baru saja dengar di YouTube ataupun dengar melalui runut bunyi drama Roxy ya. Mungkin pesanan untuk mereka. Okey, so semua boleh dengar lagu Yuvina Layar Bersama kat YouTube dan juga Instagram, Spotify, every digital platform. Dan harap-harap semua sokong Yuvina lagi. Thank you. Saya dengar suara Yuvina bila bercakap dia macam Maya Karin sikit. Ada sikit. Wah, mungkin berminat untuk berlakon juga one day? Of course. Of course. I suka macam this type industry. I see. Itulah, tapi belajar nursing macam tu. Kenapa tak belajar performing arts dan sebagainya? Sebab nursing, I think sebab my dad is a doctor. So macam ada tu touch lah. I pergi klinik dia tengok macam, it's nice to help people. Itulah dia kan. Kuah nak tumpah di mana kalau tak kena nasi juga ya. Yuvina makan durian tak? Makan. Tu dia orang. Kalau kat Australia kalau macam teringin sangat durian macam mana? Itulah. Ada tapi macam frozen. So dia tak fresh. Dia tak sama. Yeah. Kena tunggu balik Malaysia juga. makan dengan depan kawan pula. Oh my, what is this? Yeah, what is this smell? Okey, kita dah ucapkan terima kasih kepada Yuvina dan tahniah di atas single terbaru. Semoga terus menaiki carta muzik-muzik kita. Nanti balik Australia bila? Maybe end of July. Okey, harap-harap moga maju jaya insya-Allah. Nanti kalau jangan balik, lu makan durian dengan kami nasi sekejap lagi. Tu dia. Tiba-tiba dia punya telur
Delok dah. Sagi lah. Okey, kita berehat seketika. Betul. Dan selepas ini satu segmen istimewa bersama Fareha. Keistimewaan berinfak di Zulhijjah. Baik, semasa masa ni di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak terus berkongsi berkenaan dengan fadilat kita bersedekah di dalam bulan Zulhijjah. Jadi kita nak terus bersama dengan Ustaz Elias Ismail, Duta Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Tapi sebelum tu kita nak saksikan terlebih dahulu sebelum kita bersama dengan Ustaz Elias nanti. Ini berkenaan dengan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Saksikan terlebih dahulu. Sesungguhnya syaitan menghasut bahawa kita akan jatuh miskin sekiranya kita bersedekah. Yakinlah dengan janji Allah. Ayo kita menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Insya-Allah Allah akan gandakan akaun bank dunia dan akaun bank akhirat kita. Itu dia sikit sebanyak berkenaan dengan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Semangat Ustaz Elias ya. Kita nak terus bersama Ustaz Elias secara langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada apa khabar? Baik Ustaz. Ustaz sihat nah? Sihat alhamdulillah. Ustaz, kita dah masuk dalam bulan Zulhijjah ni. Kita tahu kan ni antara bulan yang patutnya kita kejar banyak lagi amalan-amalan yang mulia kita perlu buat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara fadilat-fadilatnya yang terkandung di dalam bulan Zulhijjah ni Ustaz. Ya baik, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penonton-penonton Malaysia hari ini yang saya hormati sekalian. Kita telah pun melangkah salah satu daripada bulan yang penuh kemuliaan yang Nabi SAW sebut ma min ayyamin. Tidak ada hari di mana al-amalus salih, amalan soleh ahabbu ila Allah. Paling Allah Taala cinta, paling Allah Taala sayang sekali melainkan fi ayyamil ashr, iaitu pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini. Maknanya dia tak khusus pada amalan apa-apa. Maknanya apa jua amal-amal soleh yang kita buat, Allah Ta'ala sayang, Allah cinta, Allah suka dan kalau ada Tuhan sayang maknanya nak ke syurga tu mudah jalan dia tu insya-Allah. Jadi salah satu yang kita nak kongsikan adalah iaitu mari kita menyumbang untuk pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang. Yang mana pada waktu ini kita telah pun syukur alhamdulillah kita telah pun melihat dia punya progres dia ataupun dari sudut pembinaannya tu dah dimulakan. Dan projek-projeknya pun telah pun menampakkan kepada kita semua kelancarannya. Dan ini semua alhamdulillah dengan berkat sokongan dan sumbangan penonton-penonton TV3 sekalian semuanya. Dan untuk pengetahuan Fareha dan juga semua para penonton, jumlah ataupun kos untuk pembinaan masjid ini adalah RM25 juta ringgit. Satu kos yang besar, besar sungguh kos dia. Tapi alhamdulillah dalam sedar tak sedar kita dah lalui pelbagai fasa sejak pada PKP hari itu. Alhamdulillah hari ini kita telah pun meraih ataupun mencapai RM15 juta ringgit. Maknanya kita masih lagi berbaki sikit saja lagi untuk kita nak capai sasaran 25 juta ringgit. Jadi jangan buang masa lagi, mari ambil keberkatan, kemuliaan, peluang di sepanjang Zulhijjah ini. Dengan kita menyumbang. Nombor talian pun ada, laman web pun ada, nombor telefon pun ada insya-Allah. Ustaz, bila kata membabitkan kos yang besar 25 juta, pastinya kita tahu masjid tu nanti, Masjid Baitur Rahman Alam Sari ini akan menjadi satu bukan saja tempat untuk kita solat dan sebagainya. Kemudahannya, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kan? Dia akan menjadi sebuah lokasi yang bagaimana? Oh, saya sendiri terkejut sebab di kawasan Alam Sari Kajang ni, dia merupakan kawasan yang kira-kira 20,000 penduduk lah yang ada di situ. Dan kalau dapat anda saksikan, ini adalah projek-projek yang sedang dijalankan untuk pembinaan masjid ini. Dan masjid tersebut bila saya tengok di peringkat proposalnya sangat-sangat cantik, unik dan ianya menepati cita rasa zaman sekarang lah. Maknanya beribadah dalam suasana yang selesa, yang khusyuk, tenang dan dapat memuatkan 4,000 jemaah. Dia ada bilik gimnasium pun ada nanti ni. Maknanya jaga kesihatan pun dia. Lepas tu dewan kuliah, ada dewan solat, kemudian dia ada pelbagai lagi lah, cafeteria pun ada untuk bukan sekadar macam pada sebut tadi lah, bukan sekadar datang untuk solat saja, tapi pelbagai aktiviti kemasyarakatan dapat
dilangsungkan di Masjid Baitur Rahman Alam-Sari ini, insya-Allah. Ustaz, bila kita bercakap bagaimana kita boleh melakukan pengorbanan, kan ini antara sebahagian daripada pengorbanan juga Ustaz, kan? Kita dalam untuk menyokong pembinaan masjid ni, Zulhijjah ini adalah bulan yang menjadi saksi kepada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Mungkin Ustaz juga kongsikan hikmah di sebalik peristiwa itu dengan kita sama-sama lah mengambil iktibar dalam kita sama-sama menyumbang ni. Ya, baik. Ada satu ayat Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya sesekali Allah Taala tidak berjing dan darah haiwan kurban, melainkan hati yang takwa. Kalau kata hati yang takwa tu maknanya Allah Taala paling nakkan sekali hati kita yang tulus, ikhlas, memang betul-betul hanya kerana Allah sahaja pengorbanan, bukan kerana mak mertua, kerana malu ke orang, kerana yang lain-lain lah, tak ada, kerana follower, no, kerana Allah saja. Jadi kita nak berinfak untuk masjid ni pun bukan kerana nak menunjuk ke orang, tapi kerana apa? Kita nakkan keredaan Allah, Allah masukkan kita dalam syurga. Sekembalinya kita dalam syurga nanti semuanya dapat bertemu semula. Jadi insya-Allah, jangan buang masa. Sekali lagi saya ulang, mari kita menyumbang. Nombor talian, nombor akaun dan juga laman web yang tertera pada paparan skrin. Boleh tangkap layar, screenshot, ambil gambar, bukan gambar saya, gambar nombor akaun tu, dan boleh ditularkan. Kongsi-kongsikan adik-beradik, ahli keluarga semuanya, berkorban apa saja demi Allah. Amin. Dan itu seperti mana yang telah diberitahu, itu antara nombornya yang boleh diberikan. Mungkin Ustaz sekali lagi kata-kata akhir kepada mereka yang ingin menyumbang. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin." Nabi kata siapa-siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung. Kalau logik fikir mana ada masjid besar sarang burung? Kan, tapi nak menunjukkan nilaian dia walaupun hanya sebesar sarang burung, mungkin RM1, mungkin RM5, mungkin RM10. Nabi kata Allah binakan rumah dalam syurga nanti untuknya. Maka tuan-tuan semualah yang bertuah. Amin, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Ilyas Ismail, Duta Masjid Baitur Rahman Alam-Sari. Moga-moga ini dapat mengetuk hati mereka yang ingin sama-sama menyumbang atas pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam-Sari. Terima kasih kembali Ustaz. Amin, terima kasih. Okey, itu dia. Saya nak bersama dengan rakan setugas saya. Berpeluh lagi ke? Tak, berpeluh lain macam. Lain macam peluh lagi. Bila kita tengok peluh. Peluh dia lain macam sebab bila kita tengok paparan akhbar di muka depan akhbar-akhbar kita di sini, peluh kita keluar. Antaranya untuk berita harian ya. Paparan di muka depan, harga makanan di universiti naik. Jadi kita buat pemantauan di kafe-kafe dan juga restoran di sekitar universiti-universiti dan mahasiswa juga memberikan gambaran bahawa harga semakin naik akibat kenaikan harga tepung, telur, ayam dan sebagainya. Jadi mungkin maknanya kena makan mi segera semula macam mana agaknya. Pun naik jugalah. Itu pun naik jugalah. Saya berpeluh-peluh kat sini juga. Ini kita sebab kita mak-mak, bapak-bapak kan, kita yang memikirkan duit dapur ni. Okey. Ini di hadapan utusan Malaysia. Saya terpanggil melihat ini gambar yang dikongsikan minyak masak paket habis. Dan saya juga hari hujung minggu lepas tengok juga beberapa yang tular di media sosial di mana di sebuah lokasi itu beratur panjang sangat sebab nak dapatkan minyak masak paket kan. Itulah dia. Saya macam Allah luluh hati tengok luluh bila hati. Tapi saranan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri menyarankan bahawa tidak perlu ikat perut kerana kali ini kerajaan buat pertama kalinya memberi subsidi untuk ayam sebanyak RM700 juta. Tak pernah dibuat setakat ini. Jadi itu antara inisiatif-inisiatif kerajaan untuk meringankan beban buat kita rakyat Malaysia. Betul. Pastinya rakyat perlukan sokongan dan juga bantuan usaha sama kerajaan jugalah untuk menghadapi kelangsungan hidup. Sangat-sangat penting. Tapi untuk anda di luar sana yang menyimpan duit bertabung untuk menyara kos sara hidup, ada juga yang terkena scam. Seperti di sini, lari dari doktor tapi jumpa bomoh. Menceritakan tentang kisah seorang wanita dalam lingkungan umur 60 tahun yang mempunyai menghidapi kanser otak ya. Tapi di sini pula dikatakan berjumpa dengan bomoh dan bomoh mengatakan anda tak boleh menggerakkan kaki anda kerana telah dipegang jin.
Kerana dipegang jin, jadi wanita ini sanggup menjual rumahnya yang bernilai ratusan ribu ringgit untuk menampung kos membayar bomoh. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini scam lain macam Itulah ini dia. pun scam juga. Ini pun scam juga. Scam yang dahsyat pula tu. Ini di halaman ke-12, skamer cinta budak sekolah remaja bawah umur hidup mewah ugut lapor polis selepas jalin hubungan dengan lelaki kaya. 10 mangsa telah kehilangan 10 juta 3 juta ringgit. 3 juta ringgit, jangan main-main. Itulah dia taktik anak gadis muda ya. Anak gadis muda masih bersekolah tapi berjaya menjerat lelaki-lelaki hidung belang dan mereka mengugut lelaki tersebut. Jadi kalau tak nak bagi duit, tak nak bagi kereta dan sebagainya, saya report ini polis. hati-hati saya bacakan sikit. Kita bayar RM800,000 atau bongkar skandal. Niat seorang lelaki untuk memperisterikan gadis yang dikenali menerusi aplikasi Facebook tahun lalu terkubur apabila dia diugut supaya membayar RM800,000 atau skandalnya terbongkar. Itu dia. Jadi anda boleh... Biasalah skamer mesti ugutnya lah. Itulah dia. Dan Farifan boleh letaklah. Dia bila baca skandal dia macam, you go. Kita tengah bertugas ni. Jadi kita juga nak ucapkan tahniah kepada Berita Harian yang menyambut ulang tahun yang ke-65. Terus menyalurkan berita, maklumat dan ilmu bagi membantu pengisian kemerdekaan, pembangunan negara dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi bergerak ke hadapan. BH sebagai media rujukan masa, bebas dan berkecuali dengan liputan dan laporan yang berimbang, adil dan tepat, insya-Allah. InsyaAllah. Apa pun tahniah diucapkan di segala jasa dan pengorbanan Berita Harian ni banyak sekali. Orang yang di belakang tabir yang memacu Berita Harian itu. Dan semoga mereka terus memacu berita yang tulus dan ikhlas, insya-Allah. Kita nak berehat seketika. Nanti Nas akan bawakan berkenaan dengan kesihatan asas kesejahteraan. Itu satunya. Dan selepas tu pasal saya tengah gosok tangan ni. Bau tangan untuk makan durian. Dan kita ketahui apakah rasa variati-variati yang baru ini. Kalau ada roti no. Sabar. Kalau ada santan buat Sarawak terus no. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini dan kita membawakan segmen kesihatan asas kesejahteraan dan bersama kita adalah Raja Kesihatan dan Kesejahteraan iaitu Dato' Azil Muhammad Razi, pengasas V-Asia Cosmetic dan Healthcare. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Apa khabar, Nas? Alhamdulillah, Datuk sentiasa kelihatan ceria dan glowing begitu. Jadi rahsia kesihatan Datuk pastinya produk-produk yang dibawakan. Jadi teruskan Datuk. Apakah yang dibawakan kepada anda hari ini? Nas pun apa kurangnya ceria dan sihat pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Nas, kalau kita perhatikan lewat kebelakangan ini, ramai antara kita terutamanya kanak-kanak, golongan remaja yang kita dapati mereka ni kurang sihat ataupun keadaan kesihatan semakin merosot. Tak kurang juga di kalangan orang yang dah berusia pun kalau kita perhatikan ramai antara kita yang ada masalah kesihatan ada yang berpendapat masalah kesihatan sejak kebelakangan ini adalah punca daripada long COVID. Kalau kita perhatikan daripada segi corak pemakanan kita pun kadang-kadang kurang sihat, diet tak seimbang pemakanan yang kita makan kita tak jaga, kadang-kadang kita makan makanan berkolesterol tinggi, berlemak kemudiannya makanan terlebih masin, semuanya boleh mengundang kepada masalah kesihatan dan salah satu cara untuk menguatkan imunisasi tubuh badan adalah dengan mengamalkan pemakanan sihat, gaya hidup yang seimbang. Tak kurang juga kita perlu senaman ringkas, kalau boleh kita kena ada pergerakan yang banyak supaya tubuh badan kita lebih sihat Dan kalau kita tengok seiring peningkatan usia berlaku kata orang tu perubahan hormon dalaman keadaan kesihatan makin merosot. Yang mana kalau kita tengok disebabkan oleh gaya hidup kita sendiri, Nas sebab tu saya sangat cadangkan anda amalkan makanan sihat, pemakanan yang kata tu makanan tambahan suplemen sangat-sangat penting. Dan kalau kita tengok Platinum Drink VASA ni mengandungi herba-herba terbaik yang mana dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan Dan kalau kita perhatikan dalam keadaan long COVID juga ramai antara kita yang kurang sihat, tak bermain seperti saya katakan tadi Jadi salah satu caranya Nas kita kena makan makanan sihat seperti Platinum Drink ni yang mana dalam ni ada ramuan terbaik buah yang tinggi dengan antioksidan seperti buah mangkaberry, acai berry, delima, kurma kesemuanya dapat membantu memberi tenaga tambahan yang mana ini adalah satu benteng untuk kata orang tu mencegah daripada penyakit-penyakit berbahaya dan juga menguatkan imunisasi tubuh badan. Dan kalau lihat di kaca TV sekarang ni tertera beberapa bahan-bahan terbaik yang mana Platinum Drink ni sebenarnya saya katakan diformulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah. Kemudiannya dikilang yang bertaraf GMP dan juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand yang mana dalam Platinum Drink ni ada ramuan seperti buah mangkaberry yang mana mengikut kajian
buah mangkuberi ini dianggap sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan ya, yang mana sebenarnya katakan dapat membantu menguatkan kesihatan tubuh badan, meningkatkan imunisasi tubuh badan ya. Kemudiannya dalam juga ada ramuan seperti acai beri. Kita ketahui hasil acai beri kaya dengan omega 3, 6 dan juga 9 ya. Seiring peningkatan usia kalau kita perhatikan ya, ramai antara kita yang ada masalah kadang-kadang cepat lupa, cepat letih ya. Jadi omega 3, 6 dan 9 ni dapat membantu ya menguatkan memori kita. Kemudiannya dalam masa sama juga ya, hasil acai beri dapat membantu mengurangkan paras gula yang berlebihan dalam tubuh badan. Dan satu lagi manfaat dalam platinum drink ni ada sendi rawan jerung ya, ataupun syak kartilage. Yang mana kalau kita perhatikan syak kartilage ni sangat-sangat baik ya, dapat membantu menguatkan sendi dan juga lutut. Kalau kita perhatikan disebabkan oleh faktor usia, kita nak naik tangga kadang-kadang rasa letih, lutut rasa tak bermaya dan sebagainya, cepat lengur-lengur badan. Pengambilan syak kartilage ni sangat-sangat membantu anda ya untuk kata orang tu kebaikan sendi dan juga tulang. Yang mana kalau kita perhatikan disebabkan oleh faktor penuaan, kita akan ada masalah tulang yang rapuh dan sebagainya. Jadi pemakanan yang seimbang, pemakanan yang sihat sangat-sangat penting, dan anda boleh dapatkan platinum drink ni setiap hari hanya amalkan 15 hingga 30 mil dah mencukupi. Waktu pagi ketika perut kosong dapat membantu ya meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan. Dan alhamdulillah ya, di Biasia, saya di Biasia setiap hari ya, kami menerima maklum balas yang terbaik daripada pengguna, respon yang positif ya daripada pengguna yang mereka amalkan platinum drink ni secara teratur. Mereka dapat lihat ya daripada segi taraf kesihatan yang semakin baik. Alhamdulillah ya, ini adalah satu kata orang tu kepuasan bagi saya. Sebab apa, produk platinum drink ni hanyalah RM19 saja. Dapat membantu anda ya mengatasi pelbagai masalah-masalah yang ada dekat tubuh badan anda. Dalam masa sama juga dapat membantu ya sebagai sumber antioksidan yang meningkatkan kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Dan seterusnya Nas, saya juga hari ini bawakan apple dan juga orange fiber V Asia ya, yang mana apple dan juga orange fiber V Asia kita ketahui ya, kadang-kadang disebabkan oleh pemakanan kita yang kurang sihat, diet yang tak seimbang ya. Bukan saja berat badan mudah naik, tapi kalau kita perhatikan banyak lagi masalah lain seperti kata orang tu obesiti, kemudiannya masalah sembelit, susah untuk lawas, kadang-kadang sebab memerat lama dalam tandas, kurangnya pengambilan serat yang mencukupi, sebenarnya sangat-sangat berbahaya ya. Sebab itu kita pentingnya kita amalkan serat yang mencukupi. Anda boleh dapatkan apple fiber extra ataupun orange fiber extra ni dapat membantu untuk diet yang sihat dan seimbang. Dalam masa sama juga dapat membantu anda mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal. Kalau apple fiber extra ni anda saya cadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau anda melebihi 70 kg dan ke atas, boleh dapatkan orange fiber extra ni, yang mana kedua-duanya adalah serat yang sangat-sangat baik ya untuk kata orang tu mencapai bentuk dan juga berat badan yang ideal ya. Daripada penting formulasi berdasarkan bahan-bahan semula jadi, tanpa kesan sampingan, tanpa kesan berdebar dan sebagainya. Dan seawal pengambilan anda amalkan apple ataupun orange fiber extra ni 4 hingga 6 jam, anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam ya secara tak langsung. Bila kita amalkan setiap malam, besok pagi kita bangun, kita akan lebih lawas dan badan kita akan rasa lebih ringan. Dan satu kebaikan apple dan juga orange fiber extra ni, kalau anda amalkan sebelum makan, dapat membantu memberi rasa kenyang. Secara tak langsung kita juga akan makan dalam portion ya yang sedikit, yang kecil ya, dapat membantu anda untuk diet yang lebih sihat dan seimbang. Dan yang terakhir, Nas ya, saya juga turut bawakan ni dia Advanced White untuk kulit yang cantik. Bagi anda yang nak kulit yang cantik, nak muda, nak remaja, melambatkan penuaan, kata orang tu disebabkan oleh penuaan ni kadang-kadang kita ada masalah kulit, kusam, kulit kendur, garisan halus dan sebagainya. Anda boleh dapatkan Advanced White ni, formulasi untuk kulit, penjagaan kulit, dalam masa juga mencerahkan kulit anda. Ramuan yang terbaik seperti tomato, lycopene, pine bark ya, semuanya adalah bahan-bahan premium, termasuklah acerola cherry ya sebagai antioksidan untuk kesihatan dan juga kecantikan kulit anda ya. Advanced White ni anda boleh amalkan setiap waktu pagi juga ataupun waktu malam sebelum tidur. 1 skop bila anda beli, amalkan 1 skop ni dah ada shaker secara percuma, shake dan siap untuk minum, harga Advanced White RM40 saja ya. Jadi secara ringkasnya hari ni Nas ya, untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh, bagi anda yang nak sihat, cergas, bertenaga sebagai sumber vitamin dan nutrisi, dapatkan platinum drink di Asia harga RM99 saja. Kemudiannya ya, untuk berat badan yang ideal ya, diet yang sihat dan seimbang, jangan lupa minum apple ataupun orange fiber extra ni. Apple fiber extra untuk berat badan kurang daripada 70 kg harga RM36. Orange fiber extra harga RM40 untuk berat badan lebih daripada 70 kg yang mana ada masalah obesiti. Kalau nak bentuk badan yang lebih ideal, dapatkan orange fiber extra. Dan untuk kulit yang cantik, jangan lupa minum Advanced White harga RM40 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VASA baru beli, sebab apa, VASA adalah peneraju. Perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu bilik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, hubungi online kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990. Bagi anda yang nak promosi istimewa Nas, dapatkan di Jombai
Shopee Baik. dan juga di Lazada, dan anda tak perlu risau sebab apa, kualiti biasa adalah kualiti yang terbaik. Saya Terima kasih, pasti, Nas, dan jumpa saya lagi. pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dato' Azril, pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Dan itulah dia superfoods dan juga serat makanan untuk kecantikan luar dan dalam. Tapi durian pun, durian tak kira superfood ya. Kita bertanya kepada mereka di luar sana, apakah jenis durian yang mereka minati? Buah yang sisi kuning ni memang sedap lah, puas hati makan. Makan pun sedap. Kalau yang jenis buah kampung ni sedap juga. Cuma orang kata nak makan seronok lah. Itu je beza dia. Tapi yang buah kampung ni ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang... ikut selera masing-masing lah. Cuma harga tu memang berlainan. Kampung harga lain, yang buah kahwin pun harga lain. Saya semua jenis durian saya suka. Tapi yang lebih powernya tu musangking sebab dia punya rasa ada pahit, manis, lemak, semua ada rasa dalam. Sebab satu Malaysia orang kata musangking number one. Tak ada tanding lagi. Ada buah lain tu tapi yang punya rasa musangking ni yang lebih power. Musangking number one kan. Lepas tu IOI, udang merah, manis, pahit, lemak manis. Macam mana? Okey dah. Rasa dia. Sebab tu dia mahal. Saya suka durian RI 101 sebab durian dia rasa dia lemak berkrim, jadi isi dia pun kuning, tak lain beza dengan durian-durian kampung. Saya paling suka durian tu lah 101. Kalau durian kampung ni isi dia putih. Kalau durian RI ni dia isi dia kuning, cantik, dia tengok cantik, makan pun sedap. Rasa pun sedap. Kalau saya lebih suka makan durian kampung sebab walaupun sebab saya tak suka sangat pahit-pahit ni. Macam durian kampung kan lebih pada manis kan. Dan juga selain daripada itu harga dia lebih senang, lebih murah. Maksudnya kalau nak borong banyak pun boleh. Inilah acara yang kita nanti-nantikan. Ni suka. Tepuk kita tepuk untuk mereka yang berada di sini. Inilah untuk saya, superfood saya. Durian, pelbagai jenis durian. Dan kita nak bertanya kepada seorang yang arif tentang variasi baru yang wujud ni. Jerai dan juga... Jerai dan juga J Sparrow. Okey, kita tak buang masa. Kita nak panggil dua tetamu kita yang mungkin boleh berkongsi ini antara nikmat dunia yang kita nak kongsikan bersama kalian. Kita nak panggil dulu Cik Teo Seng Kun, merupakan pengusaha durian di Malaysia. Katanya dia dah generasi ketiga, 50 tahun family dia buat durian ni. Durian sahaja. Dan juga kita bersama dengan Datuk Azman Nasruddin, Exco Pertanian dan Industri Makanan Negeri Kedah. Dipersilakan. Datuk dan juga Cik Teo. Dato' Azman, Encik Teo, terima kasih kerana bersama-sama kami untuk memberikan ilmu buat penonton-penonton kita tentang variasi baru ni. Membawa rezeki. Kepada kami kita dari rasa Kedah. dulu rasa durian Kedah. Durian Kedah ni keistimewaan dia. Jadi kita nak bertanya kepada generasi ketiga pengusaha durian di sini. Jadi boleh tak ceritakan sikit macam mana mendapat klasifikasi jerai dan juga J Sparrow ni? Okey. Daripada jerai. Okey, mana nampak? Ini kan. Ini jerai. Besar-besar. Yang ni. Okey, angkat satu. Boleh. Okey. Beratnya. Jerai. Daripada dekat dusun kita orang, dekat kaki Gunung Jerai. Itu pun kita namakan buah ni sebagai jerai. Dia sebagai satu signature kepada dusun kita orang. Sebab kalau macam kata gunung tu memang kena ada ni net tu ke? Bukan? Ya, memang ada net. Memang ada net. Kalau nak ambil tu payah juga kan? Ya. Mencabar juga. Harga sekilo ni berapa? Harga sekilo sekarang 35 per kilo. 35 sekilo Ya. Okey. Silakan. Jadi rasa dia pula macam mana? Kita tengok tangkai dia besar, duri-duri dia besar kat sini. Rasa dan tekstur tu paling penting buat saya penggemar durian. Macam mana pula Encik Teo? Okey, selalunya kita ada 4 kategori untuk nak mencamkan ataupun clarify buah-buah apa buah ni dan apa dengan buah ni. Okey, selalunya kita tangkai. Okey. Setiap jenis durian dia tangkai dia berbeza. Betul. Macam ni tangkai panjang. Tangkai dia lebih panjang daripada jerai. Nama dia pun tangkai panjang. Ya. Lepas tu lagi satu duri dia. Setiap dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Durian setiap variety. Betul. Kita nampak ini duri kecil sikit, ini duri besar sikit. Okey.
Cik Tio, tapi macam daripada tadi bagi tengok durian je. Jelah. Isi durian macam mana? Tengok tak tahu. Sekejap, saya akan mengambil inisiatif untuk ni pantang sebut Datuk. Bukan, ini mengambil inisiatif. Ambil bau tengok dulu. Ambil bau tengok dulu. Okey, alamak, besar-besar ulas dia. Okey, yang ini J Sparrow. Dan kalau kita tengok bau dia tak sekuat jerai jerai tak buka lagi dah bau dah. Ya, memang. Itu sebab antara ciri dia. jerai daripada jerai klon D217 ni, dia aroma dia lebih kuat sikit. Okey, lepas tu dia lemak, kuning, lepas tu manis di depan, ujung dia pahit. Ujung dia pahit tu best tu. Ni bagi kehidupan tu ada manis, ada pahit. Ya. Datuk, ini tanya, ini antara produk dari negeri Kedah. Ya, betul. Sebagai Exco Pertanian dan juga Industri Makanan negeri Kedah ni, bagaimana melihat ini dia antara keistimewaan dibawa kepada Malaysia juga? Okey, jadi negeri Kedah kita menawarkan varieti baru. Kerana sebelum ni kita dah terkenal dengan D200, duri hitam dan Musang King 197. Jadi negeri Kedah menawarkan dua varieti baru yang harganya lebih kompetitif lah, lebih bersaing lah untuk mungkin golongan-golongan yang mungkin tak boleh nak beli D200 tu, boleh kita beli jerai ni lah, lebih murah sikit. Jadi harga durian ni bergantung kepada penawaran dan permintaan lah. Kita tak tetapkan. Kita tak tetapkan. Okey, macam yang ini J Sparrow ni Sedap. Untuk dia akan rasa durian kampung lah sebab dia ada lemak dia. Memang asal dia kampung. Tu dia. Lepas tu ulas dia boleh tahan besar-besar juga, tapi biji dia pun besar juga. Ya, betul. Dan di sini kat ujung dia ada pahit sikit-sikit je, dan bau dia ni kalau kata letak dalam kereta satu hari boleh hilang. Kalau jerai pula mungkin lebih dari sehari nak hilang bau dari kereta. Mari kita buka satu. Silakan. Datuk mana? Datuk suka jerai ke? Saya Datuk dah rasa dua-dua. Saya lebih suka jerai. Okey. Dia lebih lemak berkrim. Tepi sikit. J Sparrow pun sedap. Sila. Dia J Sparrow dia kurang berkrim sikit. Okey. Dia lebih manis. Tepat sekali. Okey. Itu dia. Biji 2,5 kilo. Inilah dia variasi jerai yang baru saja orang kata diwujudkan. Silakan, saya ambil yang ambil. Awak ambil yang kecil Saya ambil kecil Awak ambil kecil lah. Saya ambil besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita ambil yang besar ni. Okey, pertama sekali macam Cik Tio kata dan Datuk Azman kata, tekstur kat luar dia ketat. Dia macam musang king ah. Okey, ketat. Bismillah. Apa? Tak, bila kita nampak shiny, dia kilat, tapi kat dalam tekstur tak tahulah apalah, orang nak cakap apa cakaplah, saya tahu sedap dia. Ya Allah, tekstur dia lembut kat dalam. Tekstur dia lembut. Lebih lemak. Tak selemak di 24 atau tak selemak Musang King. Ya. Jadi sedang-sedang kepada anda yang tengok suara pun dah tukar dah tu. Krim ni. Kalau makan buat pulut durian sesuai. Memang sempoi. Kadang-kadang memang sempoi. Kalau kita campur santan buat asrawa ni pun sedap ni kan. Jadi saya nak sarankan daripada Datuk dan juga Encik Tio sekali ya. Sebenarnya durian ni mengikut cita rasa masing-masing. Kalau anda suka yang lemak berkrim, anda pergi Musang King. Kalau nak kurangkan sikit, jerai ni sangat sesuai untuk anda dengan saiz dia. Dan harga sekilo berapa pula? Jerai. Ya, jerai. Jerai 35. 35 Jack 45. Oh, Jack 45. Ya, Jack. Ni telur buaya ni macam mana pula ni? Saya tak tipu telur buaya nama dia. Itulah dia. Kita akan daftarkan varieti. Pokok dah ada, insya-Allah kita dalam proses untuk daftar Senator Tio. Piawaian tu sangat penting. Ya, negeri Kedah ni kita akan daftarkan lebih kurang 2 ke 3 varieti yang baru yang akan memberi pilihan kepada penggemar durian di negeri Kedah dan seluruh Malaysia dan di dunia lah. Dan satu lagi saya nak perkenalkan kepada penonton-penonton di sini sambil kita tutup rancangan, saya nak tengok pembuka durian anda. Encik Tio, macam mana ni? Dan kalau kita nak beli satu duduk kat rumah boleh tak? Macam mana kita nak gunakan dia? Silakan. Ya. Okey. Mesinnya sempoi. Tengok dia masuk, dia cucuk dan cucuk, lepas tu kita tolak saja. Tolak saja Ya. Macam nak tolak ni? Takut pula nanti campak pula durian ni kan?
Sementara itu kepada anda yang di rumah, Terima kasih menonton kami di MHI. Makan durian tapi kena pandai-pandai tengok juga lah tahap individu. Boleh ya? Boleh, Datuk, Okey, silakan. minggu depan, minggu ni lah Negeri Kedah 6 dan 7 bulan kita akan adakan pesta durian peringkat Negeri Kedah. Di Stadium Darul Aman. Di Stadium Darul Aman 6 dan 7. Kita jamu orang ramai lah untuk makan durian. Dan pulut sekali. Dengan pulut sekali. Pulut sekali kita sediakan. Jadi kita ajaklah orang Kedah dan orang daripada keluar Kedah untuk mai ke Negeri Kedah. Kalau masa 6 dan durian, 7. Datuk. 6-7. Silah, Nan. Semua orang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Nikmatilah durian. Melukakan jasa dan hatimu. Jangan kau lepaskan tanganku. Biar patah saya pun jangan engkau ragu. Kau permataku.